Majlis Jamuan Teh bersempena sambutan hari jadi ke-79 yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berlangsung dengan penuh meriah di Dewan Kompleks Islam Sibu. Pada majlis ini, Tun Pehin Taib bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib memotong pulut kuning yang dilapisi serunding dan dihiasi dengan pulut panggang. Majlis turut dimeriahkan dengan persembahan tarian Sembah Bersantun Sarawak dari kumpulan Kutari, persembahan hiburan oleh kumpulan Sayang dari Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak serta persembahan nyanyian khas dari kanak-kanak istimewa. Turut diadakan penyampaian sumbangan kepada 150 penerima yang terdiri daripada penerima-penerima daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sibu selain Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK dan Rumah Seri Kenangan Sibu. Selepas itu, Tun dan isteri beredar ke ruang galeri Kompleks Islam Sibu bagi menyaksikan pameran Dirgahayu Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Anjuran Jabatan Penerangan. Pameran yang julung kali diadakan ini berhubung sejarah dan evolusi yang di-Pertua Negeri dan institusi Astana yang memaparkan hampir 200 koleksi gambar hitam putih dan berwarna yang di-Pertua Negeri bermula dari era Raja Putih hingga ke yang di-Pertua Negeri sekarang iaitu Tun Pehin Sri Taib. Projek pembinaan laluan berbumbung lebuh India di Bandaraya Kuching yang bernilai 4.3 juta ringgit akan siap sepenuhnya hujung bulan ini. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, buat masa ini, projek tersebut sudah 75% siap. Walau bagaimanapun, beliau menjelaskan terdapat sedikit kelewatan bagi projek ini kerana terdapat masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Ini termasuk proses penggalian masalah sistem perpaipan selain kelewatan penerimaan barang-barang binaan dari luar kawasan Kuching. Katanya projek yang bermula Januari lalu sepatutnya siap pada Julai lepas. Justru beliau berharap agar pemilik kedai dan orang ramai memahami kelewatan projek berkenaan. Datuk Abang Abdul Wahab berkata demikian kepada media selepas melancarkan program pembersihan lorong belakang rumah kedai di lorong Kaiju, Lebuh India Kuching. Menyentuh mengenai program ini, beliau memberitahu ianya bertujuan meningkatkan tahap kebersihan di sekitar kawasan Lebuh India di samping membina jalinan erat bersama komuniti dan mewujudkan sebuah kejiranan yang mesra. Program itu yang julung kali diadakan disertai kaki tangan Dewan Bandaraya Kuching Utara serta komuniti setempat yang berdiami sekitar Lebuh India dan kawasan sekitarnya. Mengharungi ombak besar dan mabuk laut hanya bagi mendapatkan seguni beras dan ubat-ubatan sudah menjadi rutin bagi penduduk yang tinggal di hujung Pulau Borneo sejak 60 tahun lalu. Teluk Melano dekat Sematan memang diakui antara perkampungan indah di Sarawak, namun kekangan akses perhubungan hingga kini membelenggu penduduknya. Wartawan Syadikin Bahrin menyelami realiti kehidupan di Teluk Melano. Teluk Melano yang terletak 36 km dari Pekan Sematan ini seringkali menjadi isu terutama berkaitan pembangunan di Sarawak. RTM menjengah ke teluk ini bagi memberi gambaran sebenar di perkampungan yang bersepadan dengan negara jiran Indonesia ini. Bagi pengusaha pengangkutan air ke Teluk Melano dan Serabang, risiko kemalangan yang boleh menyebabkan kehilangan bot dan nyawa adalah tinggi di musim tenggujuh, lebih-lebih lagi bagi menghadapi saat-saat kritikal seperti Ibu Bersalin. Musim ke-7 aja lah, jangan susah sikit lah, yang gelombangnya besar. Kira nak serah aja lah, nyawa apa semua nasib lah. Ini siapa dia ni lagi, cuma ada bidan kampung aja, cara kampung aja lah. Mendari dah bagus, buat hantar ke Sematan punya ada masalah. Yang serius ke apa ke, buat hantar Sematan. Walaupun belayar di sekitar perairan Tanjung Dato', risiko berlakunya kejadian tidak diingini tetap wujud. Penolong Pegawai Takbir Sematan, Nazri Bujang mendedahkan lebih 5 kes bot karam dilaporkan sebelum ini. Namun, hanya 1 kes kematian direkodkan pada tahun 2008. Pernah berlakulah 3 tahun lepas karam itu merupakan kejadian kecil lah bagi masyarakat di sini kerana karam tersebut adalah sebabkan tebing kena tebing sungai dan bagi kami kejadian tersebut kejadian yang begitu kecil lah. Di bawah Pelan Pembangunan Lebuh Raya Pen Borneo, Teluk Melano diberi pengiktirafan menjadi titik permulaan bagi projek mega yang menelan kos 27 bilion ringgit itu. Jalan raya yang akan menghubungkan kampung Teluk Serabang dan Pantai Pui itu sekaligus memudahkan pergerakan keluar masuk penduduk kampung dengan dunia luar apabila ia siap kelak. Jika kail panjang sejengkal, jangan mancing di laut dalam.
Namun bagi penduduk Teluk Melano, mereka tidak kenal pepatah seperti itu. Bagi mereka, jika hati yang cekal, jalan akan sampai. Atas kesabaran mereka berpuluh tahun menanti jalan menuju ke kampung ini, pada 15 hari bulan ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meletakkan batu asas pembinaan jalan menuju ke Teluk Melano. Dalam siri kedua esok, RTM akan mengupas visi usahawan kecil di kampung itu yang telah sekian lama berkecimpung dalam pasaran yang agak terhad. Syarikin Barin melaporkan untuk Berita RTM. Setakat pukul 3 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak masih mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat. Maklumat yang diperolehi daripada laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, 3 kawasan tersebut adalah Semarahan, merekodkan bacaan 123, Kuching 119, manakala Seri Aman 106. 7 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada paras sederhana iaitu Bintulu 89, IRP Miri 67, Kapit 70, Limang 64, Miri 68, Sarikes 97 dan Sibu 92. Bacaan IPU baik ialah dari 0 hingga 50, manakala bacaan sederhana dari 51 sehingga 100. Bacaan tidak sihat dari 101 sehingga 200, sangat tidak sihat dari 201 hingga 299 dan berbahaya ialah 300 dan ke atas. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.